Okey, kembali lagi untuk video yang kedua. Bahagian kedua seterusnya ialah menghuraikan sifat fizik untuk sebatian dalam suatu siri homolog. Sifat fizik, kita akan lihat sifat fizik dalam alkana, alkena dan alkuna. Jadi apabila kita bincangkan sifat fizik, anda mesti mengetahui bahawa kita membincangkan tentang keterlarutan, kekondaksian elektrik, takat lebur, takat didih, ketumpatan. Yang paling popular sekali adalah takat lebur dan takat didih. Jadi, adakah ahli siri homolog alkana, alkena dan alkuna terdiri daripada molekul yang neutral? Bila neutral, dia tiada ion. Okey, tiada ion, maka dia tidak mengkondaksi arus elektrik. Tidak mengkondaksi. Maka di bahagian kekondaksian elektrik tidak dapat mengkondaksi elektrik dalam semua keadaan. Maksud semua keadaan ni sama ada pepejal, cecair ataupun gas tidak akan mengkondaksi arus elektrik. Elektrik tidak boleh mengalir. Dari segi keterlarutan, larut di dalam pelarut organik tetapi tidak larut dalam air. Contoh pelarut organik seperti ether, benzena, tina dan seterusnya. Takat lebur dan takat didih ialah bila kita panaskan dan kita akan tengok berapakah nilai takat lebur, takat didih molekul. Takat lebur dan takat didih yang rendah, maksudnya alkana, alkena dan alkuna mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah, tetapi akan bertambah apabila saiz molekul bertambah. Maksud saiz molekul bertambah apabila karbon meningkat daripada 1 sehingga 10 dan seterusnya. Ketumpatan kurang tumpak daripada air, maksudnya berada di atas air. Jadi bila membincangkan sifat fizik, kita akan membincangkan keterlarutan, kekondaksian, takat lebur, takat didih dan juga ketumpatan. Cuba kita tengok aktiviti 2G. Contohnya diberi formula molekul CH4. Takat lebur negatif 182, takat didih 162. So pada suhu bilik, pada suhu 28 darjah Celsius, apakah keadaan CH4? Maka keadaannya adalah gas. Kerana 28 darjah Celsius lebih tinggi daripada takat didih. Macam mana pula dengan heptana? Heptana C7H16, takat lebur negatif 91 dan takat didih 98. Di mana suhu 28 berada di antara takat lebur dan takat didih, so berada dalam keadaan cair. Maka keadaan fizik berubah daripada gas, cair kepada pepejal. Cuba buat kesimpulan sifat fizik dari segi takat lebur dan juga takat didih. Takat lebur dan takat didih. Okey. Tu poin yang pertama, apabila bilangan atom karbon bertambah, apabila bilangan atom karbon bertambah, okay, daripada metana, contohnya kepada etana, propana dan juga butana dan seterusnya. Apabila bilangan atom karbon bertambah dalam setiap molekul, jadi daya van der Waals. Okay. Yang kedua, daya van der Waals. Ini ialah nama khas untuk daya yang menarik molekul. Dipanggil daya van der Waals ataupun dipanggil daya tarikan antara molekul. Daya tarikan antara molekul. Okay. So dia berkadar terus. Apabila bilangan atom bertambah, maka daya tarikan juga semakin kuat. So, bila benda kuat ni payahlah kita tarik pun kena kuat, tenaga kena banyak. Jadi lebih banyak tenaga diperlukan. Bila kita panas tu kena suhu yang lebih tinggi. Lebih banyak tenaga diperlukan. Tenaga apa? Tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tersebut. Ini kena hafal. Lepas faham, hafal. Okey, maka kesimpulannya takat lebur atau takat didih meningkat. Jadi cikgu boleh buat kesimpulan. Kesimpulannya ialah kalau C meningkat,
Okey. Daya meningkat, daya van der Waals, tenaga banyak, takat lebur atau takat didih meningkat. Okey. So inilah kesimpulannya. Okey. Contohnya, okey, katakan kita ada propana dan juga pentana. So kalau lihat dari segi panjang tu, ni pentana, okey, lebih panjang, lebih besar saiz molekulnya. So ikut logik benda yang lebih besar, jumlah daya akan bertambah. Okey, di sini ada daya, di sini ada daya, di sini ada daya, di sini ada daya. So ada 5 daya menarik berbanding hanya ada 2 daya menarik dalam propana. Oleh itu, takat lebur pentana lebih tinggi daripada propana. So bila anda perlu nyatakan sebab kenapa pentana lebih tinggi daripada propana. So jawapan yang pertama, kerana saiz molekul pentana lebih besar. Bilangan atom karbon dalam pentana lebih banyak. Bila saiz lebih besar, daya van der Waals lebih kuat dalam pentana berbanding propana. Yang ketiga, lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya dalam pentana berbanding propana. Okey. Ini notanya. So kesimpulan untuk hari ini, latihan bagi anda ialah latihan ataupun homework dalam buku modul muka surat 75, 76, 77, 78, 79, 80 dan 81. So sebarang masalah, boleh PM cikgu. Untuk bertanyakan ada yang tak faham. Cikgu harap video ini boleh membantu. So kesimpulannya, takat lebur dan takat didih akan meningkat dalam sebatian hidrokarbon apabila bilangan atom karbon bertambah. Bilangan atom karbon bertambah ni juga sama maksud dengan saiz molekul. Saiz molekul makin besar sama dengan maksud bilangan atom karbon bertambah. So daya yang menarik antara molekul akan semakin kuat. Lebih banyak tenaga haba diperlukan, maka takat lebur, takat didih meningkat. So sekiranya kita nak bandingkan antara dua molekul pentana, so pentana lebih tinggi takat leburnya kerana saiz lebih besar berbanding propana. Daya tarikan antara molekul, daya van der Waals dalam molekul pentana lebih kuat berbanding propana. Lebih banyak tenaga diperlukan untuk mengatasi daya dalam pentana berbanding propana, maka takat lebur pentana lebih kuat. Sekian. Terima kasih.